Sama kita selusuri kitab pada malam ini membicarakan fiqh imam dan makmum, supaya kita dapat refresh bagaimana solat kita, apakah sesuatu yang perlu diperbetulkan atau kita boleh maintain dengan apa yang kita biasa lakukan, insya-Allah. Baik, di antaranya topik pada malam ini orang buta sebagai imam, bagaimana hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil qadati farj bil qurabati qada bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim. Wa istasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala nusahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak wa ba'da. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan taufik untuk bersama-sama kita beribadah di rumahnya, untuk mendapatkan fadilat yang lebih besar dan untuk menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah yang memilih dan menentukan kita pada hari ini, tuan-tuan. Insya-Allah sama-sama kita selusuri kitab pada malam ini membicarakan fiqh imam dan makmum, supaya kita dapat refresh bagaimana solat kita, apakah sesuatu yang perlu diperbetulkan atau kita boleh maintain dengan apa yang kita biasa lakukan, insya-Allah. Baik, di antaranya topik pada malam ini orang buta sebagai imam, bagaimana hukumnya. Harus bagi orang yang buta matanya untuk menjadi imam. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik Abdullah ibn Ummi Maktum untuk menjaga urusan Madinah sebanyak 2 kali. Baginda bermusafir ke Makkah, baginda tinggalkan Madinah sebentar dan menyuruh Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta. Dia juga adalah seorang muazzin. Selain daripada Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum juga seorang yang melaungkan azan. Baik. Jadi sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang menggantikan sebagai posisi imam ketika itu. Baik. Dan dinyatakan dalam Tashih Al-Mustafidin, wa tasihhu imamatul a'ma bila karahati bil ittifaq. Imam yang terdiri daripada orang kurang upaya. Ni sebenarnya orang kelainan upaya sekarang ni. Dia bukan kurang, kelainan, bahasa yang lebih beradab. Penglihatan ataupun yang lainnya adalah sah menjadi imam tanpa makruh dengan kesepakatan ulama. Asalkan bukan orang tu bisu, kan, dan bukan orang tu spastik, dan bukan orang tu yang dia tidak boleh menyebut perkataan dengan betul. Itu je lah, tuan-tuan ya. Orang panggil apa setengah-setengah yang lain tu, banyaklah kategori OKU, banyak kan. Jadi OKU yang tak menjejaskan sebutan, antara lainnya yang itu dibenarkan untuk menjadi imam. Tempang ke, cacat sebelah kaki ke, tak jadi hal. Sebelah tangan kudung umpama macam tu, tak jadi hal. Boleh saja menjadi imam, termasuklah mereka yang buta, tak ada masalah. Itu tuan-tuan Baik. Berjamaah antara solat tamam dan solat qasar, bagaimana pula? Diharuskan bagi seorang muslim yang solat secara tamam 4 rakaat untuk mengikuti imam yang bersolat secara qasar. Jadi imam tu memang dia buat 2. Yang kita ni orang tempatan solat tamam, kita boleh mengikut si imam itu sesudah imam memberi salam yang keduanya. Selepas imam memberi salam selepas rakaat keduanya itu, lalu kita menyambunglah rakaat kita, sebab kita tidak layak untuk melakukan solat secara qasar. Berimam boleh mengikut imamnya itu, tapi tidak boleh dilakukan 2 rakaat sebab kita tidak layak. Ya, begitulah. Baik.
Namun sebaliknya bagi orang yang qasar tidak boleh mengikut imam yang tamam. Jika sekiranya dia mengikut imam yang tamam 4 rakaat, maka orang yang qasar tadi kena mengubah niatnya setelah mana dia menyedari bahawa si imam 4 rakaat rupa-rupanya imam aku ni, kan? Maka dia kena tambah menjadi 4 rakaat. Aku mengikut sebagaimana rakaat imam. Niat yang baru, aku mengikut, aku menyempurnakan sebagaimana rakaat imam. Begitu tuan-tuan ya. Dia tidak boleh mufaraqah, dia tidak boleh pisah daripada imam. Apabila dia pisah daripada imam, batallah solatnya. Begitu. Okey. Imam duduk kerana tidak mampu berdiri. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla al-imamu jalisan fasallu julusan, wa idza shalla al-imamu qa'iman fasallu qiyama." Apabila imam solat dalam keadaan duduk, maka kamu hendaklah solat dalam keadaan duduk juga. Hadis ini hadis yang awal. Ada hadis yang kedua. Baik, apabila imam solat dalam keadaan berdiri pula, maka kamu semua hendaklah makmum ni solat dalam keadaan berdiri. Ini hadis yang awal. Kemudian ada berlaku hadis yang kedua saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, uzur, baginda solat secara duduk. Kan? Ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq makmum di belakangnya. Sayyidina Umar juga ada ketika itu dan sahabat-sahabat yang lain. Dan mereka mengekali berdiri walaupun solat Rasulullah duduk. Dan Rasulullah tidak melarang pun kelakuan tersebut. Ini telah menasahkan hadis yang awal. Maka hadis yang awal, apabila imam solat duduk, makmum kena duduk belakang. Imam berdiri, makmum kena berdiri belakang. Hadis yang kedua, apabila imam duduk, walaupun orang yang di belakang itu berdiri, Rasulullah tidak melarangnya. Maka itulah yang menjadi pegangan pada sisi mazhab kita, yang ini yang diterima pakai, terfasahlah ataupun ternasahlah, terpadamlah hukum yang awal. Begitu tuan-tuan. Baik. Diceritakan dalam hadis ni, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada banyak jalan periwayatan yang mana semuanya menunjukkan bahawa Nabi SAW menjadi imam. Manakala Abu Bakar mengikut Nabi dan Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada para jemaah. Dan baginda SAW saat gering, saat sakitnya itu, suaranya sedikit perlahan, tak didengari oleh sahabat yang di belakang. Maka Sayyidina Abu Bakar bertindak sebagai mubaligh, orang yang menyaringkan lagi sebutan-sebutan khusus pada takbir intiqalat, termasuklah takbiratul ihram. Sesudah Rasulullah SAW bertakbiratul ihram, selesai takbiratul ihram Rasulullah SAW, Allahu Akbar, Sayyidina Abu Bakar di belakangnya menyaringkan lagi sebutan tersebut, Allahu Akbar, macam tu kan. Kemudian masa nak rukuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sampailah sekarang duduk ikut di Mekah Madinah kan. Yang asal sebenarnya adalah kerana menyampaikan kepada makmum di belakang jika sekiranya tak didengari suara imam. Sekarang dah pakai speaker dah Mekah Madinah tu, sepatut tak ada dah benda tu, sebab clear dah. Tapi mereka nak mengekali benda tu, tak jadi hal lah. Tidaklah membatalkan solat pun. Macam tu ya. Tempat kita nak buat macam tu, janganlah. Tak payahlah. Kan? Gitu tuan-tuan . Baik. Kecuali blackout. Ni kita tengah solat Jumaat contohnya lah. Tiba-tiba pop, blackout. Ada pecawang dirempuh lori ke, ada pecawang dimasuk oleh budak-budak dadah ke, nak ambil apa, copper, tembaga ke, pom, flashover berlaku, mati dia kat dalam tu, terputus bekalan elektrik, contoh tuan-tuan ya. Jadi mubalik tu siapa? Orang yang betul-betul di belakang imam. Dia akan melaungkan, menyaringkan sebutan-sebutan imam pada takbir intiqalat samalah sehingga diberi salam. Itu pentingnya tu. Baik. Riwayat ini jelas dalam menasahkan hadis sebelumnya bahawa apabila imam solat duduk, maka makmum solat duduk. Maka itu tak dipakai lagi, tuan-tuan ya. Baik. Kemudian dalam hal ini, kita sewajarnya menilai kemampuan seorang imam. Jika imam tidak sihat, contohnya,
Ni bukan yang waktu kita terserempak pergi-pergi itu jumpa orang macam tu. Kan? Ini kita tahu dah situasi kita, ada imam satu, ada imam dua, ada imam tiga. Apabila adanya imam yang tak sihat, imam yang lain cover. Macam tu lah. Baik. Maka sewajarnya diganti dengan orang lain sebagai imam. Satu lagi, dalam situasi yang tertentu kadang-kadang tu sesetengahnya dia dah semakin uzur, tapi dia tak lepas-lepas juga jawatan dia. Aku imam sejak dulu, memang aku niat nak imam jadi imam sampai mati. Wahai suara dia dah meleweh dah. Sebutan dia dah lari-lari dah. Maka dia kena akur, dia dah tak sesuai, jadilah makmum. Ada juga di kalangan para asatizah menegur imam-imam yang tertentu di sesetengah tempat. Bahkan mereka minta supaya menjadi imam. Bukan sebab nak jadi imam tu nak tunjuk dia bagus, tak. Tetapi imam yang ada tu ada kelemahan pada bacaannya yang menyebabkan tidak sah Fatihahnya, maka tidak sah solatnya. Tu tuan-tuan. Namun apa dia kata? Antaranya pernahlah disebut oleh sahabat saya Ustaz Dr. Azlan Saiful Baharum yang mengajar di IKIM FM satu ketika dulu, Hayya bil Arabiyah. Pergi satu tempat untuk berkuliah subuh. Kan? Lalu dia minta kepada imam tu, "Mam, boleh tak saya naik sebagai imam?" Apa kata imam tu? Kan? Kalau awak nak naik jadi imam, awak telefon saya beritahu awal supaya saya tak datang. Pelik tak? Pelik kan? Maknanya ada masalah ni. Sini. Ini masalah ni. Tuan-tuan ya. Tak sekiralah siapa kita sekalipun di mana pun posisi kita, kita diuji hati kita bersih ke tak bersih. Macam tu tuan-tuan Baik. Tindakan ini memudahkan urusan solat. Biarlah orang yang mampu menjadi imam, dia jadi imam. Bacaannya baik, pakaiannya elok, akhlaknya baik. Jangan ada bacaannya yang ihdinas siratal mustaqim. Dia baca ihdinas surat. Ihdinas suratal mustaqim. Suratal ladzi surah tuan-tuan. Surah Kelantan tu bubuh syurah. Tu. Tu kan? Surah tak boleh, surah tak nak. Yang betulnya sirah. Kalau susah sangat nak sebut, latih. AUS. SI, Ausi. Si yang tu yang kita nak tu. Ausi, nak naikkan lidah tu, letak parking betul, baru sebut. Jadi siratal ladzi. Saya pernah telefon lah kepada pengerusi yang juga dia menjadi imam di satu surau. Syekh, entah ada masalah ke dengan lidah ataupun dengan rahang, pernah kemalangan ke? Dok, Ustaz, kenapa? Anda dapati bacaan anda ada masalah. Kalau ada imam dua, imam tiga dan sebagainya tu, maka letakkan mereka menjadi imam. Entah kalau tak boleh sebut, entah kena jadi makmum. Kan? Tiba-tiba, dok buat juga. Masa kita pergi pun dia tetap juga naik. Maka kita solat sendirian lah. Seolah-olah kita semayang dalam jemaah supaya tidak memalukan dia. Kan? Kita pun bercerita juga dengan imam yang lain. Entah tak perasan ke bacaan imam macam tu? Perasan Ustaz, kami pun cakap juga benda sama, tapi dia nak naik juga, dah dia pengerusi, tepuk dahi kita. Aduh. Tu tuan-tuan ya, kerenah. Apabila orang yang dia tetap berkeras, dia nak naik sedangkan dia tidak boleh. Apabila ada imam yang ummi di hadapan sedangkan ada yang qari di belakangnya, dan qari itu menyedari bahawa bacaan itu batil, fasad, rosak, dia tidak boleh mengikutinya kerana kalau dia ikut maka dia batal makmum tu. Gitu tuan-tuan kita belajar fiqh ni supaya amalan kita sah. Kemudian kita meyakini aku beramal ini dengan izin Allah, bukanlah daripada kekuatan aku, tetapi Allah Ta'ala yang mendorongkan. Gerak langkah kita sebagainya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru sampai amalan kita tuan-tuan. Jadi syarat kena betul dan dihadapkan betul-betul. Macam tu Baik. Walau bagaimanapun solat makmum yang berdiri dengan imam yang duduk adalah sah. Begitu juga solat makmum yang duduk walaupun berada di belakang imam yang duduk adalah sah. Berdasarkan pendapat sebahagian ulama, itulah dia kebanyakannya. Baik. Kedudukan imam dan makmum. Apabila makmum seorang sahaja, kan? Maknanya seorang imam, seorang makmum. Maka makmum berdiri di sebelah kanan imam. Katalah ni imam, kan? Menghadap depan ni lah. Kan? Dan ni makmum belakang dia sikit je. Bukan belakang sangat.
Belakang dia sikit saja, satu tapak kaki saja yang bezakan dia ke belakang. Itu dia. Itu tuan-tuan baik. Apabila datang makmum yang kedua, maka makmum yang kedua berdiri di sebelah kiri imam. Sini pula seorang lagi. Jadi tengah-tengah ni lopong. Lopong lah. Kan? Cuma dua-dua ni kat depan sikit kan. Imam lagi depan lah. Baik. Maka makmum kedua berdiri di sebelah kiri imam. Syekh Zakaria Al-Ansari menyatakan disunatkan bagi lelaki walaupun kanak-kanak lelaki sebagai makmum untuk berdiri di sebelah kanan imam kalau dia semata-mata seorang dengan seorang, jika tiada orang lain. Jika lelaki lain datang, maka lelaki ini bertakbir di sebelah kiri imam, seorang kanak-kanak, seorang dewasa. Contoh. Kemudian selepas takbiratul ihramnya, maka imam bergerak ke depan, yang dua orang tadi rapatkan. Gitu. Kan? Kalau imam tu faham. Kalau imam tu tak faham, korang pandai-pandai lah sendiri rapatkan macam mana. Maknanya dua-dua tu berundur ke belakang, rapatkan. Kalau imam tu faham, ruang depan dia tu ada lagi, maka dia akan ke depan. Tu. Kalau imam tu tak tahu ataupun tak ingat, tengah blank, apa aku kena buat ni, dia diam lah. Jadi orang yang di belakang tu berundur ke belakang, satu tapak ataupun selangkah dua kan, bukan 3 langkah berturut-turut. Ya, maknanya langkah sekali berhenti, langkah sekali berhenti, dapatlah masuk dalam saf dan rapatkan. Itu caranya tuan-tuan ya. Baik, janganlah kadang-kadang berlaku imam masuk seorang, datang seorang lagi masuk kat sini juga. Sini siapa nak isi? Dia kena kiri kanan kiri kanan kiri kanan, seimbangkan baru betul. Itu caranya. Baik. Susunan para makmum. Dan sebelum tu perlu juga diperingatkan, dalam ni tak tulis rasanya, berkaitan dengan kedudukan saf imam dan saf pertama makmum. Tidak lebih 3 atau 4 hasta pada uruf. Pada uruf masyarakat kita hari ini, ada yang tinggi, ada yang rendah. Panjang lengan pun sesuai dengan ketinggian seseorang kan. Kurang lebih 4 hasta lah maksimum tempat berdiri imam. Bukan tempat sejadah tu. Sejadah tu possible imam kadang-kadang di ke depan lagi. Yang sebenarnya tempat berdiri imam. Jadi imam kena cakna tempat berdiri dia tu tidak lebih 4 hasta daripada makmum di belakangnya tu. Tempat berdiri makmum. Jika sekiranya lebih, bukan atas faktor-faktor yang tertentu kerana masyakkah, kepayahan, penyakit, contohnya lah wabak, itu lain cerita. 3 meter pun tak apalah, 4 meter pun tak apalah, sebab nak mengawal wabak penyakit COVID. Atau faktor keselamatan, umpama contoh kan, keselamatan apa, takut dia kan ada orang tiba-tiba yang gila dan sebagainya ke datang, tumbuk pelampau dan sebagainya, contoh kan. Itu pun ada security juga yang kawal tu. Kalau di Mekah, di Madinah tu, kalau nak buat di tempat kita, contoh macam masjid negara, rasanya dah sesuai dah buat kot, ada seorang security kat depan. Jadi dia tak solat masa tu lah kan, tak solat masa tu lah kan, tapi dia boleh jadi fitnah, akan datang tukar orang lain, bergilir. Harus sebenarnya untuk apa? Keselamatan imam tu. Gitu, macam-macam zaman hari ni tuan-tuan, yang anxiety dan sebagainya tu, gitu ya. Baik. Susunan para makmum. Lelaki dewasa berdiri di saf belakang imam. Okey. Kemudian saf seterusnya kanak-kanak. Hal ini sekiranya saf lelaki dewasa sudah penuh. Maknanya kalau belum penuh, kanak-kanak masuklah kiri kanan tu, yang tak penuh lagi tu. Ya, Syekh Zakaria Al-Ansari menyatakan hendaklah 2 orang lelaki sama ada 2 orang kanak-kanak ataupun seorang dewasa dan seorang kanak-kanak dalam satu saf. Kalau tak penuh lah. Tapi kalau ramai lelaki tu, didahulukan yang lelaki dewasa tu, barulah lelaki yang kanak-kanak. Gitu ya. Juga hendaklah seorang lelaki dewasa berdiri di belakang imam. Kerana apa? Ada tugas tadi tu. Kalau imam terbatal, atau kerana imam suaranya lemah, atau kerana blackout, maka dialah yang akan menyaringkan suara. Kerana apa? Pentingnya si dewasa itu, mungkin dia dah belajar tentang hukum hakam ni. Sedangkan kanak-kanak baru sedikit yang dia belajar tentang fiqh solat. Itulah dia.
Baik. Kemudian diikuti saf seterusnya dengan kanak-kanak lelaki kerana mereka adalah sama jenis. Jantina, yakni lelaki. Dengan kata lain tuan-tuan, katalah saf kita ni ada lelaki dewasa, ada lelaki budak-budak. Kan budak-budak katalah baru umur 9, 10 tahun contohnya lah. Kan? 8 tahun ke contoh, tapi dah memayis dah. Kan kita ni baru sampai terlewat sikit. Kan kita jangan pergi dekat budak-budak tu kita tarik ke belakang. Kamu tu budak, duduk belakang. Jangan, salah. Kita dah lewat, kita akur, kita berada di saf yang kedua. Itu caranya. Jika sekiranya kita berada di saf kedua, kita terkontang-kanting seorang-seorang. Macam mana? Kita tengok kat luar tak ada orang yang baru sampai. Tengok kat tempat wuduk tak ada orang lain dah. Aku seorang lah ni nampak gayanya. Saf clear, saf yang kedua tak ada orang. Saf pertama penuh. Maka kita hendaklah pergi ke kanan hujung yang penuh tadi tu. Cuit orang yang di hujung tu, cuit kan, supaya dia berundur ke belakang. Dia berundur ke belakang menemani kita. Bukan dia berundur ke belakang, dia jadi imam. Imam tengah on kat depan tu. Gitu. Tuan-tuan tu caranya. So, yang cuit tu dalam situasi inilah yang ada cuit. Bukan situasi imam semayang seorang-seorang, kita datang, kita pun cuit. Aku nak berimam dengan kau. Bukan. Jadi kalau kita nak berimam dengan imam seorang-seorang tu saja, kita datang, berdiri di sebelah kanannya dan takbir perlahan-lahan kadar yang dia dengar dengan selesa. Jangan buat suara yang menyeramkan. Allahu Akbar. Tobat lahum lari dia. Kan? Buat suara yang sedap. Allahu Akbar. Buat suara macam Datuk Jalaluddin Hasan lari tu. Kan? Nah, dia dah memang original buat macam tu. Kita jangan mendajal imam depan tu. Tuan-tuan Baik. Niat merupakan rukun solat. Jadi ada juga kat sini tentang adab orang yang jadi makmum tu, jangan suaranya melebihi suara imam. Nanti kacau bilau makmum. Kan? Dia masuk-masuk, dia angkat takbir, kuat suaranya. Imam tengah sujud. Ada makmum lain terdengar bunyi takbir tu, makmum lain bangun daripada sujud. Menyangkakan duduk antara dua sujud. Punya duduk, orang lain punya kerja. Imam duduk sujud lagi. Macam tu keadaan dia, tuan-tuan Baik. Niat merupakan rukun solat. Niat tempatnya di hati, adapun berlafaz niat di mulut. Kita lafaz usolli. Tujuan lafaz tu hukumnya sunat sahaja. Dia bukan rukun. Yang rukun niat di dalam takbir Allahu Akbar. Tu. Yang lafaz ni menolong. Aku ni nak semayang. Semayang apa? Usolli fardhu zuhri o zuhur. Usolli fardhu jemaati o jemaat. Gitu dia kan. Ia bukanlah rukun. Jika melafazkan niat, maka hendaklah dengan nada suara yang perlahan. Usolli tu. Kan? Agar tidak mengganggu jemaah yang lain. Dalam niat terdapatnya 3 perkara yang perlu diberikan perhatian. Tuan-tuan qasad, ta'arud, ta'yin. Tuan-tuan ramai yang dah belajar benda ni. Tapi kita harus sedar, ada juga daripada kalangan kita ada orang yang baru nak belajar, baru mendekati masjid, surau dan sebagainya. Gitu tuan-tuan Jadi kita refresh ni, duduk dalam majlis ilmu ni barakah. Gitu. Jangan ada daripada kalangan kita ngaji bab ni lagi belah. Contoh, aku dah tahu dah bab ni belah, rugi. Tok-tok guru, alim-alim dan sebagainya tu, ada saja kuliah ilmu saja ke, walaupun anak murid dia ngajar tu, dia datang duduk sebab tawaduknya dia tu. Sebab apa? Dia melihat semua keliling dia ni adalah peluang untuk dia dapat pahala. Af'al Allah di hadapannya. And untuk dia menerima ke atau dia menolak. Kalau dia menolak, maka dia rugi. Kalau dia terima, maka dia untung. Situlah dia. Kita lihat dengan mata hati, kita jadi jernih. Kita hanya lihat dengan mata kepala, hati kita akan jadi kotor. Gitu tuan-tuan Baik. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, apa benda? Pengakuan untuk solat dengan sengaja, dengan rela hati tu. Kan, sengaja. Bukannya dalam keadaan mamai tiba-tiba je berdiri dah semayang, mengigau dan sebagainya tu. Ta'arud menentukan sama ada solat tu sunat ke, wajib ke, fardu ke, gitu kan. Dan ta'yin solat tu solat apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak dan sebagainya tu.
Situ dia. Jangan saja aku solat 2 rakaat. Solat apa? Mana sah kalau macam tu? Dia akan jadi hanya solat sunat mutlak kalau macam tu. Baik. Dalam solat Jumaat wajib menghadirkan perkara yang keempat, yakni niat imaman bagi imam, makmuman bagi makmum. Oh, gitu pula ustaz. Ustaz lagu mana hamba ni orang waswah. Nak usolli saja 15 kali dah. Tak masuk-masuk saja aku kan. Bagi orang yang was-was kronik, dimaafkan baginya niat di luar takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram saja aku salat fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah. Allahu akbar. Kita cuba test untuk diri kita, bukan kita tengah sembahyang ni pun. Kita test buat macam tu, tuan-tuan. Automatik yang kita sebut tadi tu, niat yang tadi sebelum takbir tadi, masuk dalam takbir tadi. Automatik dapat tolong terus orang yang ada masalah was-was. Ni tuan-tuan ya, boleh beritahu pada mereka yang ada masalah ni. Was-was ni boleh kena sesiapa sahaja. Kadang-kadang terkena kepada imam, kadang-kadang terkena bagi orang yang baru hijrah. Ada orang yang saya kenal yang dia minta tolong kejap-kejap WhatsApp. Oh, sampai naik gemah kita pun ada juga. Cuma kelamaan makin elok tuan-tuan. Dia solat subuh berjamaah di Kelantan, surau dekat dengan rumahnya tu. Dan dia balik rumah, dia ulang lagi subuh dia 15 kali tuan-tuan. Jadi 30 rakaat. Kalah sembahyang tarawih. Tu dia kan. Sebab apa? Was-was kronik. Dia dah jadi anxiety. Maka kita beritahu dia, saya beres dah sembahyang, musmayang atas masjid lagi, atas surau lagi musmayang. Beres dah. Gangguan tu mari, berkata apa? Merayak kata selesai dah. Balik tu membuat kata-kata hak dulu mu tinggal lama dah tu, umur 40 baru taubat. Ceritanya lah. Macam tu tuan-tuan Subhanallah. Dalam solat berjamaah, setiap makmum wajib menghadirkan niat berjamaah. Kalau tak niat berjamaah, maka seolah-olah dia solat sendirian. Solat masih sah, tetapi tidak dapat pahala berjamaah. Orang yang perlu niat berjamaah hanyalah makmum bagi solat selain Jumaat, selain fardu Jumaat. Imam kalau dia tak niat menjadi imam masih sah, tetapi dia tak dapat faedah fadilat 25 atau 27 kali ganda. Contoh, kita nampak ada seorang brother ni tengah solat pukul 2 petang. Kita nak sembahyang Zuhur, masuk masjid kita, ada orang pakcik tu dah tengah sembahyang, aku nak berimam lah dengan dia. Kita pun takbir di sebelahnya, Allahu Akbar, dengan niat makmuman. Kita dapat fadilat 27. Pakcik tadi dia teruskan solat dia macam biasa kan, macam biasa saja. Senyap bunyi takbir untuk diri dia sendiri, tak dengar pun orang belakang. Tapi dia perasan, dia teruskan solat dia. Dia tak dapat fadilat 27. Dia seolah-olah solat sendirian. Jadi orang apabila dia menyedari ada orang nak menjadikan dia sebagai imam, dia terus lintas dalam hatinya, aku imam. Baru hasil fadilat 27 tu. Situ tuan-tuan Ini cerita selain fardu Jumaat. Fardu Jumaat sudah tentu mesti ada niat imaman dan makmuman itu di dalam takbir bagi si imam ataupun si makmum. Gitu dia. Tidak sah bagi makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Hukumnya tidak sah bagi makmum bertakbiratul ihram lebih awal satu bab ataupun serentak sama-sama angkat. Ini namanya mengangkat takbir. Lafaz yang disebut Allahu Akbar, itulah dia takbiratul ihram. Jadi dua ni, satu adalah rukun, satu adalah sunat hai'ah. Ni mengangkat ni. Kalau tak buat ni masih sah, tapi kalau tak buat itu rugi. Jadi buatlah kan. Kalau buat nampak benar, kalau dia tak buat nampak benar, pelik dia tu. Sembahyang apa dia ni, tak angkat tangan pun. Contoh gitu kan. Baik. Jadi kenalah sempurna dulu takbiratul ihram imam, Allahu Akbar. Baru dah bunyi baru kita mengangkat takbir kita. Jangan kawan tu baru Allah, kita Allah selalu dah. Allahu Akbar tak sebut lagi. Tu email tu kita buat dah. Batal solat makmum. Yang macam tu. Gitu ya. Itu pada takbiratul ihram. Jika sekiranya dia serentak pada kedudukan yang lain, yakni ketika rukuk serentak makmum dengan imamnya,
Bangun pun sama, pergi sujud pun sama, belum berdua orang tu. Bagi salam pun sama. Solat masih sah si makmum itu, tetapi tanggal fadilat 27 kali ganda. Tanggal tak dapat. Rugi. Kadang-kadang yang semua tu elok, masa bagi salam serentak dia dengan imam pun tanggal fadilat 27 kali ganda. Itulah pentingnya adanya ilmu. Itu tuan-tuan ya. Takut nanti kita di akhirat, ya Allah, aku semaya lama ya Allah, 70 tahun lama. Semaya atas masjid, atas musalla, atas madrasah. Tiba-tiba lagu mana ni pahala sikit. Muwak tak betul. Muwak seolah-olah semaya sore-sore. Gitu lah. Baik. Fadilat takbir selepas takbir imam, yang dinamakan takbiratul ula. Bezanya langit dengan bumi, tuan-tuan. Sayyidina Uthman bin Affan pernah tercicir, tertinggal takbir ini. Kan? Sayyidina Umar tanya dia. Lalu apa kata dia? Dia infakkan ladang kurmanya itu separuh. Kerana nak mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mendapat takbiratul ula. Tetap tak dapat, tuan-tuan. Takbiratul ula ni jangan main-main. Kan? Orang yang mendapat takbiratul ula ni maknanya orang yang sempat bacaan Fatihahnya pada rakaat pertama bersama imam tu. Kan? Bukan yang dah tak sempat dah. Imam dah nak rukuk baru masuk. Itu tak dapat lah. Gitu dia kan. Ada segelintir orang bertakbiratul ihram sejurus selepas imam bertakbir. Tujuannya bagi mendapat fadilat takbiratul ihram selepas takbir imam. Syekh Zakaria Al-Ansari menyatakan, Syekh Zakaria Al-Ansari seorang waliullah, tuan-tuan ya, yang mana dia tak suka namanya dikenali oleh orang ramai, khususnya masyarakat Arab pada ketika itu. Doanya sangat makbul. Seorang pemuda yang lahir daripada budak-budak lagi, buta sejak lahir, mendengar tentang kewaliannya, lalu menuntut supaya mendoakan baginya supaya sembuh daripada buta. Buta sejak lahir, tuan-tuan, bukan buta kemudian. Kan? Boleh dikatakan mustahil lah nak sembuh. Gitu dia kan. Lalu dia bertemulah dengan Syekh Zakaria Al-Ansari ini, qaddasallahu sirrah, kan, untuk mendoakannya. Syekh Zakaria setuju dengan syarat, aku boleh mendoakan engkau dengan satu syarat, jika sekiranya kau sembuh celik mata engkau, kau dilarang balik ke kampung halaman kau. Jika sekiranya kau setuju, aku akan doakan. Jika sekiranya tidak, aku tidak akan mendoakan. Aku bersetuju, wahai Syekh. Aku bersetuju. Lalu didoakan, pop, celik terus. Celik terus. Engkau hanya boleh pulang ke kampung setelah mana aku mati. Engkau boleh hanya pulang ke kampung setelah mana aku mati, kata Syekh Zakaria. Tak sampai setahun, tuan-tuan, meninggal. Barulah dia balik ke kampung. Bila balik ke kampung, viral lah. Lagu mana ni boleh sembuh ni? Wahai daripada awal kecil lahir buta. Kan? Dia cakap Arab lah, tuan-tuan, bukan cakap Kelantan. Gitu. Tuan-tuan macam tu. Belum waktu lagi kan? Belum. 5 minit lagi. Rupanya Syekh Zakaria tidak mahu namanya famous di mata masyarakat. Cukuplah aku hanya mendoakan, itu pun Allah Ta'ala lah dalam taksis iradatnya menentukan engkau datang bertemu aku mendoakan. Ini sifat manusia, sifat hamba, dan yang mentajallikan Allah Ta'ala tu sesuai dengan iradat Allah sejak azali lagi. Ini prosesnya. Situlah. Dan kita tak ada apa pun, tuan-tuan. Kita tak ada apa pun. Tak kisah apa pun lah. Itu Subhanallah. Anda masuk sikit unsur-unsur tasawuf. Baik. Jadi siapa-siapa yang dapat takbiratul ula ni 40 hari 40 malam, tuan-tuan, pertama dapat kebebasan daripada api neraka Allah. Yang kedua, bebas daripada sifat munafik. Dia akan jadi seorang yang siddiq. Siddiq ni macam mana, tuan-tuan? Malu dengan Allah nak buat jahat. Malu depan orang, malu dah. Depan belakang orang pun tetap malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang macam ni dia dah mula dapat tarikan jazbah, tuan-tuan ya. Subhanallah. Takut nak buat salah dengan Allah, nak buat salah dengan orang pun tidak, dengan Allah apatah lagi. Kan? Kita hari ni dalam dunia ni kan bimbang buat salah dengan orang, tapi tak bimbang buat salah dengan Tuhan.
Tak gitu ramai kan. Bahkan ada orang macam tak salah aja dia sebut, kalau wanita itu dia solat tapi dia tak tutup aurat, lebih baik daripada dia tutup aurat tapi tak solat. Poyo je semua tu. And yang betul, kalau dia betul-betul solat, dia akan tutup aurat. Kalau solatnya tak betul, sebab itulah dia belum lagi menutup auratnya. Itu yang betul. Dan kena ingat, amal taat ada ganjarannya jika betul. Amal maksiat ada balasannya jika benar memang dia salah. Maknanya setiap pahala menjadi pemberat di akhirat. Setiap dosa juga adalah pemberat di akhirat. Baru kena. Ini ada juga ustaz yang pergi kan, cover. Eloklah 2 kali 5, 5 kali 2. Tak kena tu. Itu dia kan. Jangan main dengan dosa. Jangan pandang mudah dengan dosa tu. Bermudah-mudah dengan dosa yang dipandang kecil, hati bertitik hitam, titik hitam sampai pekat jadi keras hati tu. Gitu ya. Baik. Seterusnya. Makmum mendahului imam. Tadi anda dah cerita dah. Bagaimana pula imam bertakbir secara salah? Katalah dia nak niat maghrib, tersebut dalam takbir dia ketika mana dia niat tu, kita tak tahu niat dia. Yang dia tersalah tu, dia saja yang tahu, imam. Kan? Rupanya dia terlintas dalam hati dia isyak, wah nak sembahyang maghrib. Maka harus bagi dia untuk bertakbir semula. Dia tak angkat tangan pun tak apa. Kan? Allahu Akbar. Perlahan suaranya. Walaupun pakai mic ni, walaupun slow, dengar juga orang kat belakang. Imam takbir semula lah. Jadi kita nak kena batalkan balik solat kita ke? Tak payah. Yang makmum ni tak payah batalkan. Maknanya imam memperbetulkan semula takbir dia yang tadi tersalah dalam niat. Itu dia tuan-tuan. Apakah dikira makmum tu terkedepan, terdahulu daripada imam ke? Tak. Ini dimaafkan pada syarak. Kan? Itu cara dia. Maknanya imam bertakbir perlahan, kadar didengari oleh telinganya. Tapi bila dah pakai ni, mana maunya telinga orang lain pun dengar juga. Nak yang jenisnya bagus kan. Situ dah. Okey. Imam menyaringkan bacaan pada takbir intiqalat sesuai dengan pergerakannya. Pergerakan yang panjang, panjangkanlah takbirnya. Pergerakan yang pendek, pendekkanlah takbirnya. Jangan berlaku sebagaimana yang pernah anda jumpa dan kita tegur melalui AJK. Dan imam daripada berdiri nak pergi kepada rukuk solat fardu Jumaat, Allahu Akbar. Apa jadi? Makmum yang rukuk dulu, imam untuk rukuk kemudian. Salah imam, dipanjangkan takbir tersebut, tak kena pada tempatnya. Balik kita, mana ni Tok Imam ni mengajar ilmu tafsir, takkan ilmu fiqh tak lepas. Wahai ilmu tafsir tu ilmu dah ke depan lagi tuan-tuan. Ini ilmu pokok bab solat ni. Gitu tuan-tuan ya. Ada juga di setengah tempat yang lain pergerakan yang panjang daripada sujud bangun kepada berdiri. Bangun untuk berdiri, pergerakan tu panjang, pendekkan pula. Allahu Akbar. Orang ingat tahiyat dah lah, berdiri rupanya kan. Lepas tu perlu bijak. Orang yang menjadi imam perlu faqih. Itu tuan-tuan ya. Bab imam menyaringkan bacaan ni, kita akan repeat untuk siri yang akan datang. Kejap benar rasanya masa, macam 10 minit je kan. Allahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. تقبل يا كريم. طب آمين.